Baik, Alhamdulillah audio penonton yang kami hormati sekalian. Kita kembali bersama dalam segmen Tazkirah pagi ini. Dan Alhamdulillah sudah pun bersama kita pada pagi ini. Tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia bersama kita Puan Siti Syuhaidah binti Haji Muhammad Yusof, Pegawai Perkembangan Ugama. Jadi apa kata terus saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Puan Siti Syuhaidah kerana sudah pun berkesudian bersama kita pada pagi ini ya. Untuk bersama dalam segmen Tazkirah memperkatakan mengenai dengan takwim dan kepentingannya dalam kehidupan. Betul Puan ya? Betul. Baik. Jadi pada pagi ingin mengucapkan sekali lagi selamat datang dan kita akan terus sahaja ya mulakan perbualan kita pagi ini berkenaan dengan tajuk pagi ini. Jadi mungkin sebagai memulakan perbicaraan kita pagi ini, mungkin boleh menyampaikan sedikit mukadimah berkenaan dengan tajuk ini. Silakan Puan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai mukaddimahnya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan masa sebagai satu anugerah yang amat berharga kepada kita ni semua yang sepatutnya kita ni hargai dan kita ni manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala ada bersumpah dalam Al-Quran mengenai dengan masa di dalam surah Al-Asr yang mengingatkan kita ni bahawa setiap detik yang berlalu adalah sangat penting. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang mana mafhumnya demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh dan saling berpesan untuk mengikut yang hak serta saling berpesan untuk bersabar. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa mereka yang indah menghargai masa dan indah menggunakan waktu dengan baik serta indah melakukan perkara-perkara yang bermanfaat sebenarnya adalah berada dalam kerugian. Dan orang-orang yang membiarkan waktu berlalu begitu sahaja tanpa berusaha untuk melakukan amalan yang bermanfaat untuk mendapatkan keridhaan Allah, orang itu sebenarnya adalah orang-orang yang rugi. Kecuali orang-orang yang beriman, yang melakukan amalan-amalan yang saleh, yang berpegang kepada kebenaran, bersabar, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya memanfaatkan masa dengan sebaik-baiknya. Jadi masa yang diberikan oleh Allah kepada kita ni memang sangat terbatas dan kita ni indah tahu berapa lama lagi masa yang kita ni ada di muka bumi ni. Memang dalam Al-Quran pun Allah ada menyebutkan yang setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati dan kita ni pun akan merasai semua itu. Tapi ya tahu maksudnya di sini masa yang kita ni ada memang sangat terhad dan memang kita ni sepatutnya menghargainya dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Masa ni kalau sudah ia berlalu memang tidak akan kita ni dapat semula. Sama aja macam air sungai ni kita ni mana dapat kita ni kaut semula akan menyuruh ia reverse nak dapat sama aja macam dengan masa. Jadi di sini maksudnya cara kita ni menguruskan masa kita ni itulah yang mencerminkan kecekapan kita ni dalam kehidupan kita ni, bukan saja hidup kita ni di dunia tapi juga hidup kita ni di akhirat nanti insya-Allah. Dan orang yang beriman itu ia akan sentiasa berusaha untuk menggunakan masa untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bukan saja untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya, masyarakatnya dan juga agamanya. Dengan penuh kesedaran dan juga tanggungjawab. Di sinilah peranan takwim itu menjadi penting dalam kehidupan kita ni. Tapi sebelum itu ada baiknya kita ni tahu kali dulu apa maksud takwim. Betul. Takwim ni maksudnya adalah sebagaimana maklum, takwim atau kalender. Ialah sistem pengiraan masa yakni hari dan bulan ataupun hari bulan. Jadi dengan perancangan yang baik menggunakan takwim ini tadi, kita ni dapat mengelakkan pembaziran masa, memastikan setiap aktiviti yang kita ni lakukan adalah produktif dan membawa manfaat untuk kita ni, keluarga kita ni, masyarakat kita ni dan sebagainya. Dan ini adalah cara yang sebaik-baik yang diajarkan oleh Islam. Walaupun masa itu sebenarnya adalah anugerah, tapi ia juga merupakan ujian sebenarnya. Sebab kita ni tahu masa ini ada banyak perkara-perkara yang boleh mengundang kita ni kepada
pembaziran. Indah payah jauh contohnya gadget. Kadang-kadang ketani indah sadar sejam 2 jam sudah ketani menghadap gadget. Jadi benda-benda itu adalah pembaziran masa. Jadi kalau ada takwim ini, insya-Allah ketani dapat meminimumkan gangguan tersebut dan memastikan untuk ketani tetap fokus pada perkara-perkara yang lebih utama. Contohnya, ketani dengan ketani mengetahui waktu sembahyang dan waktu penting-penting lain, ketani akan lebih peka dalam mengatur aktiviti-aktiviti harian ketani supaya ketani indah terlepas peluang untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan dengan demikian, takwim ini bukan hanyalah sekadar alat untuk ketani mengurus masa, tapi juga sebagai pengingat untuk ketani. Untuk ketani terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebab memang masa ini memang sangat berharga. Dan takwim ini juga membantu ketani supaya masa ketani itu indah berlalu begitu saja tanpa perkara-perkara yang bermanfaat, insya-Allah. Itu dia antara mukadimah ya, tajuk yang kita bawakan pada hari ini, takwim dan kepentingan dalam kehidupan kita. Jadi kita, itu mukadimah ya, Ustazah ya. Kita ingin mengetahui apakah antara kepentingan takwim dalam kehidupan seharian kita ni. Terima kasih. Jadi sebenarnya kepentingan takwim dalam kehidupan ini memang sangat banyak sebenarnya. Tapi di sini saya kongsikan beberapa sahaja. Yang mana di antaranya takwim ini membantu ketani untuk mengingati waktu sembahyang fardu. Dengan senarai waktu sembahyang yang ada, ketani boleh merancang untuk menunaikan sembahyang tepat pada waktunya. Contohnya waktu sembahyang subuh pada waktu 4:59 pagi macam itu. Jadi dengan ini membantu ketani bila ketani kan men-set alarm ketani. Bila ketani kan bangun untuk menunaikan sembahyang subuh di awal waktu. Jadi benda ini membuatkan ketani lebih peka dan konsisten dalam menunaikan sembahyang di awal waktu. Jadi kemudian contoh lain lagi, kalau ketani melihat waktu sembahyang maghrib pada 6:12 minit petang contohnya, ketani boleh merancang untuk berhenti daripada apa yang ketani buat beberapa minit sebelum waktu sembahyang fardu maghrib. Macam ketani biasanya orang Melayu kalau sebelum maghrib atau memang ketani sudah masuk ke dalam rumah macam tu, yang suruh ketani stop tu benda-benda yang tadi buat di luar. Macam tu juga kepentingan takwiman dalam kehidupan ketani. Jadi dengan itu ketani sudah stop, membuatkan ketani lebih ready untuk menunaikan sembahyang fardu dengan indah bergagasnya ketani. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang paling dicintai oleh Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Apabila beliau bertanya lagi tentang amal yang lebih utama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan akhirnya jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jelas di sini bahawa menunaikan sembahyang di awal waktu itu adalah merupakan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam ketani diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Jadi memang ketani mau ia punya favor. Allah punya suka atau arah ketani. Di antara caranya adalah dengan ketani melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala suka, iaitu menunaikan sembahyang di awal waktunya. Kemudian di antara kepentingan lain takwim ini dalam kehidupan ketani adalah takwim membantu ketani menyusun masa antara kerja, ibadah dan jua rehat ketani. Dengan perancangan yang baik, ketani jua boleh mengutamakan sembahyang, bekerja dengan lebih produktif dan tetap menjaga kesihatan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda merupakan contoh yang terbaik untuk ketani dalam membahagi-bahagikan masa. Contohnya lagi, apabila ketani melihat ada lagi masa 1 jam sebelum sembahyang maghrib. Jadi ketani boleh isi sejam lagi. Masih lagi mampu bersenam contohnya. Perkara-perkara yang bermanfaat macam jogging ke, berkebun dan sebagainya. Contoh lain lagi, ketani tahu sembahyang zuhur pada waktu 12:18 minit tengah hari. Jadi ketani tahu sudah 12:18 dalam kalender macam itu. Jadi bolehlah ketani men-setkan masa lunch time ketani, makan tengah hari ketani lebih awal supaya ketani dapat menunaikan sembahyang di awal waktu. Kemudian selain daripada itu juga, takwim juga membantu ketani dalam rangka jangka panjang. Contohnya dengan ketani melihat tarikh-tarikh penting di dalam takwim. Ketani boleh melihat dan merancang aktiviti-aktiviti dalam hari-hari kebesaran Islam. Kalau ketani biasa membuat majlis-majlis, di sanalah boleh ketani merujuk bila ketani akan buat, atau bahkan merancangkan bercuti ke, boleh melihat dalam takwim insya-Allah.
Jadi dengan perancangan yang baik, kita ni dapat mengelakkan diri kita ni daripada kesibukan yang tidak berfaedah dan memberi banyak tumpuan kepada apa yang benar-benar penting dalam kehidupan kita ni sebagai seorang Muslim. Kemudian kepentingan yang terakhir adalah takwim membantu kita ni untuk mengelakkan pembaziran masa. Dengan kita ni merancang aktiviti harian kita ni sudah semuanya terancang, tersusun, kita ni tahu apa yang akan dibuat, bila kita ni akan membuat. Jadi masa-masa lapang yang kita ni ada itu boleh kita ni manfaatkan dengan beribadah, contohnya akan membaca Quran kah, berzikir kah, benda yang bermanfaat ni juga macam bersenamnya saya tadi tu, sama berkebun dan sebagainya, belajar kah dan sebagainya. Sebagai contoh, kita ni ada masa contohnya 1 jam daripada sembahyang fardu maghrib itu kan ke fardu isya itu dalam kurang lebih 1 jam macam itu. Kita ni tahu kita ni ada masa dalam sejam lebih. Jadi boleh kita ni isikan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, contohnya macam membaca Al-Quran, mengaji, berzikirkah dan sebagainya, supaya masa kita ni itu indah terbazir. Indah terbuang begitu indah sahaja. terbuang, lurus, betul. Jadi takwim pun juga membantu kita ni untuk mengelakkan kecenderungan untuk menangguhkan kerja-kerja penting. Misalnya kalau ada tugasan yang akan disiapkan, kita ni boleh menetapkan waktu dalam takwim tersebut untuk menyelesaikan tugas tersebut tanpa membazir masa. Dan dengan cara ini kita ni boleh memastikan setiap waktu yang ada kita ni gunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya untuk urusan dunia, tapi juga untuk urusan akhirat nanti. Seperti mana Rasulullah SAW ada bersabda yang maksudnya 2 nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wah, saya suka ya dengan kepentingan terakhir tersebut ya. Sempat mendengarkan perbualan Atul dan juga narasumber kita tadi bila Ramadan tahun hadapan ya. Kabarnya menjelang bulan Mac ya, atau bulan 3. Jadi pada kebiasaannya kalau kaum wanita ni ataupun perempuan ni pasti akan ada hari-hari untuk mengganti ibadah puasa sebelum ini ya. Jadi dengan adanya takwim ini dapatlah membuat perancangan bila rasa-rasanya waktu-waktu yang sesuai untuk mengqada puasa lepas yang tidak sempat ya untuk dilaksanakan. Jadi banyak sebenarnya kepentingan takwim ini dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan perkongsian daripada narasumber kita itu tadi kita ni dapat mengetahui ya macam mana kita ni dapat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Saya tertarik sebenarnya untuk mengetahui, mungkin Ustazah boleh menceritakan sedikit sebanyak tentang asal penggunaan takwim ini dari segi sejarah dan juga penggunaannya di negara kita ni. Silakan. Terima kasih. Jadi sewaktu pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, penggunaan kalender Islam telah pun bermula. Kalender Islam digunakan dengan berdasarkan kepada tahun berlakunya peristiwa hijrah dan beliau melihat bahawa takwim Islam merupakan tarikh perjuangan menuju ke arah kebenaran yang membentuk ummah Islamiyah, dan untuk itu Sayyidina Umar Al-Khattab memerintahkan agar tahun hijrah dijadikan sebagai tahun pertama bagi kalender Islam. Jadi takwim hijri membantu kita ni merancang ibadah seperti Ramadan yang bermula pada 1 Ramadan serta Aidilfitri dan Aidil-Adha yang disambut mengikut tarikh-tarikh yang tertentu. Selain itu juga hari-hari kebesaran seperti Maulidur Rasul, Nuzul Al-Quran, Isra Mi'raj dan sebagainya pun dirancang mengikut takwim ini. Dan dengan adanya takwim hijriah ini juga umat Islam dapat menjalankan ibadah dan merancang kehidupan mereka dengan lebih teratur dan juga tepat. Manakala khusus di negara kita ni ya, awal penerbitan takwim ialah pada sekitar tahun 1965 hingga 1986 yang telah disusun dan diterbitkan oleh Pejabat Hal Ehwal Ugama. Dan apabila Kementerian Hal Ehwal Ugama dinaik taraf pada tahun 1986, penerbitan takwim Islam masih diteruskan dan sistem penyusunan takwim dilaksanakan melalui Pusat Dakwah Islamiyah berpandukan perkiraan dan data yang dikeluarkan oleh OIC di Islamabad, Pakistan sehingga tahun 1992. Dan pada tahun 1993, perkiraan dan ketetapan yang digunakan adalah hasil daripada persepakatan jawatan kuasa penyelaras ru'yah dan takwim serantau seperti mana yang telah dinyatakan.
Dan alhamdulillah dengan takwim yang diterbitkan oleh Pusat Dakwah Islamiah ini juga adalah bagi memudahkan umat Islam terutamanya penduduk Brunei untuk merujuk waktu-waktu sembahyang serta tarikh-tarikh Islam. Dan dengan penerbitan takwim Islam ini jua, ia adalah merupakan salah satu cabang dakwah Islam. Baik, mungkin boleh menceritakan sedikit mengenai dengan gambar-gambar ataupun foto yang saya paparkan ini kepada penonton-penonton kita ni, Puan? Itu adalah gambar-gambar takwim ataupun kalender yang telah dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun ini macam mana ni? Tahun ini ada insya-Allah akan dipaparkan kemudian. Alhamdulillah. Okey, kalau menyentuh mengenai dengan tadi ya, Ustazah menceritakan sedikit sebanyak tentang asal penggunaan takwin dari segi sejarah dan juga penggunaannya di negara kita ni. Jadi kalau tahun ini ada ke Indra, Ustazah? Ada insya-Allah ada. Ada? Ada. InsyaAllah. Jadi di sini Ustazah, boleh Ustazah berkongsi bilakah peredaran kalender takwin 2025 Masihi bersama dengan 1446, 1447 Hijrah berkenaan yang akan diadakan dan bagaimanakah cara pembagian kepada orang ramai akan dilakukan? Terima kasih. Jadi alhamdulillah seperti mana lazimnya setiap tahun, Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama pada tahun ini telah menerbitkan kalender takwim 2025 Masihi bersamaan 1446 Hijrah, 1447 Hijrah. Yang mana pada tahun ini adalah merupakan penerbitannya yang ke-60 tahun. Dan pada tahun ini bagi pengedaran kepada orang awam tidak akan dibuat melalui pandu lalu sebagaimana yang telah dibuat pada tahun lepas. Kalau tahun lepas kita ni ada drive-thru, tapi tahun ini tidak ada lagi ya. Walau bagaimanapun, Pusat Dakwah Islamiah akan mengedarkan takwim berkenaan kepada ketua-ketua kampung melalui penghulu-penghulu mukim. Jadi bagi orang ramai yang ingin mendapatkan takwim kalender takwim 2025 ini boleh mendapatkannya daripada ketua-ketua kampung di kawasan masing-masing. Okey. Baik, Yang mungkin boleh baru ya? mengkongsikan apa yang ada di tangan saya ini, Puan? Alhamdulillah, ini adalah kalender pada tahun ini, takwim 2025 bersamaan 1446, 1447 Hijrah yang diterbitkan pada tahun ini. Baik, alhamdulillah ya. Menarik sebenarnya apabila kita lihat dengan lebih dekat lagi takwim Hijrah ini ya untuk tahun 2025 Masihi ini. Kalau saya lihat ada perkongsian panduan waktu-waktu sembahyang dan kalau kita lihat juga ada perkongsian sejarah apa yang berlangsung pada bulan tersebut. Betul. Kalau di bahagian belakang ini kalau kita lihat lagi ya perkongsian hari-hari kelepasan awam dan perkara-perkara yang menarik perhatian kita untuk kita ketahui bersama ya. Jadi saya rasa sudah tidak ingin melepaskan peluang untuk mendapatkan kalender ini nanti insya-Allah sudah ada diedarkan. Bolehlah mendapatkannya nanti ya. InsyaAllah. Jadi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ya Ustazah ya, takwin ini akan memfokuskan sesuatu tema. Betul. Jadi apakah antara tema yang difokuskan pada kalender takwim 2025 ini? Terima kasih. Jadi tema takwim pada tahun ini adalah memfokuskan mengenai dengan sinar dakwah 40 tahun di negara zikir. Tema ini dipilih adalah sesuai dengan penubuhan rasmi Pusat Dakwah Islamiah pada 1 Muharram 1406 Hijrah bersamaan dengan 16 September 1985 Masihi. Dan alhamdulillah selama 40 tahun penubuhannya, Pusat Dakwah Islamiah terus aktif mengembangkan syiar Islam melalui pelbagai proses perkembangan dan pembaharuan dalam cara-cara penyampaian dakwah sesuai dengan perkembangan arus teknologi. Dan insya-Allah melalui inisiatif berkenaan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala jua akan mengukuhkan lagi akidah umat Islam di negara ini dan seterusnya menjadi wadah kecemerlangan umat Islam dunia dan jua akhirat insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan ya. Baik, berbalik semula kepada kalender takwim Hijrah ya bagi tahun 2025 Masihi ini. Jadi mungkin boleh mengongsikan sedikit apakah yang terdapat dalam kalender takwim 2025 ini dan apakah ciri-ciri yang terdapat di dalam takwim ini. Mungkin saya tadi kurang, apa kata orang, kurang lengkap lah features-features yang ada dalam
kalender ini. Mungkin Puan boleh menerangkan dengan lebih lanjut lagi. Silakan Puan. Terima kasih. Jadi alhamdulillah takwim ini mengandungi pelbagai info yang berkaitan dengan keperluan masyarakat dan umat Islam khususnya di negara ini dalam mengerjakan amalan ibadah serta menentukan tarikh-tarikh hijrah, hari-hari kebesaran Islam dan sebagainya. Manakala waktu-waktu sembahyang, waktu terbit matahari dan arah kiblat adalah mengikut perkiraan ilmu falak syar'i atas kerjasama Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Dan sepanjang 60 tahun penerbitan takwim ini, reka bentuk dan pengisiannya terus melalui pelbagai proses transformasi dan pembaharuan. Selain mengongsikan tema-tema berunsur Islam setiap tahun, antara penambahan terbaru di dalam takwim ini adalah ia berbentuk informatif dan juga edukatif. Contohnya di sana boleh dilihat ada waktu gerhana bulan dan matahari. Ada tarikh-tarikh yang disunatkan untuk berpuasa dan ada tarikh istiwa. Dan ini adalah ciri terbaru yang mana istiwa ini adalah waktu ataupun hari di mana kedudukan matahari itu berada tepat di atas Kaabah. Dan ini adalah merupakan peluang untuk kita ni mencek semula kita ni punya hala kiblat di rumah. Dan yang istimewanya lagi, ia adalah mengandungi unsur-unsur pembelajaran bahasa Arab. Contohnya bulan Januari dalam bahasa Arab Yanayir. Bulan Islam Jumadal Ula dalam bahasa Arab yang kita ni selama ni kita ni kenali dengan Jamadil Awal. Kemudian tambahan lagi terdapat juga panduan nombor dalam bahasa Arab, insya-Allah. Insya-Allah ya. Ada saya lihat hari Isnin, Selasa, Rabu kalau macam diberikan kotak warna ungu ini maksudnya apa nih Puan? Ada yang saya lihat juga kotaknya berwarna kuning, ungu yang lebih muda dan sebagainya. Ada peristiwa ataupun ada insya-Allah. Ada di bawah di sana dinyatakan hari-hari yang mengikut istimewa simbol-simbol yang ada. Betul. Ada tertera di bawah. Okey, jadi maksudnya satu hari bulan dinyatakan di sini berwarna ungu awal tahun Masihi ya. Betul. Kalau 27 di sini kalau kita lihat memperingati Isra dan Mi'raj, 29 tahun baru Cina. Jadi senang sebenarnya untuk kita ni mengetahui apakah antara yang berlangsung di negara kita ni sebab diterangkan sedikit sebanyak di dalam kalender ini. Jadi kalau kita ni melihat tadi ada penerangan daripada Ustazah mengenai adanya puasa sunat yang dikongsikan. Ini yang saya maksudkan tadi yang tadi. marking warna kuningan ya. Kalau 14 hari bulan Jumaat ini katanya malam nisfu Sya'ban. Kalau kita lihat di sana, betul lah 14 hari bulan Februari, malam nisfu Sya'ban, hari Jumaat 15 Sya'ban 1446 Hijrah ya. Jadi ini markingnya berwarna kuning untuk kita ni lebih mudah untuk mengetahui. Dan marking kuning ini nanti akan Auda dapat saksikan pada bulan April, 1 April puasa sunat 6 Jun puasa sunat Arafah, hari-hari tasyrik 8 sehingga 10 Jun dan banyak lagi lah ya dikongsikan di sana. Kalau Auda mendapatkan kalender ini mungkin Auda akan lebih mengetahui dengan lebih lengkap lagi. Jadi ini merupakan satu kemudahan. Kalau tadi Ustazah mengatakan boleh didapati kalender-kalender ini daripada ketua kampung ataupun penghulu. Dan mungkin selain daripada takwin yang tersedia dalam bentuk yang bercetak, apakah platform lain yang boleh didapati untuk mendapatkan takwin berkenaan ini? Terima kasih. Jadi alhamdulillah takwim ini juga tersedia dalam bentuk digital selaras dengan peredaran masa dan orang ramai bolehlah memuat turun ataupun mendownload takwim ini di laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama iaitu www.khiu.gov.bn atau www.mora.gov.bn. Itu cara untuk mendapatkannya. Selain daripada tadi mendapatkan melalui ketua kampung ataupun penghulu di setiap kampung yang ada di negara Brunei Darussalam. Iya, betul sekali ya. Jadi sebenarnya di hadapan kita ini ada QR code untuk diimbas ya, tapi rasa-rasanya kurang jelas untuk ada imbas menerusi Kaca TV. InsyaAllah sebaik saja kita menerima dia punya digital poster QR code ini, kita akan cuba untuk kongsikan bersama dengan audio penonton. Pastinya audio teruja untuk mendapatkan kalender ini walaupun dalam bentuk PDF, tetapi insyaAllah sebaik sahaja ada nanti sesempatnya kita akan cuba untuk paparkan ya. Tapi rasa-rasanya saya boleh imbas nih kod nih untuk dapatkan sekarang. Sekarang kita dia mengimbas. Baik, ada lagi beberapa perkongsian foto yang ingin kita bawakan kepada audio penonton pagi ini. Ini adalah
panduan nombor bahasa Arab. Antara fitur terkini yang ada juga pada kalender ini adalah penggunaan nombor bahasa Arab ini ya. Ini dia. Kalau kita saksikan bersama 1 sampai 0. Jadi cara penggunaannya begitulah tulisannya. Karena nombor 4 ni macam mana tuanya dalam bahasa Arab. Ada kekeliruan. Betul. Dan juga ini antara satu kemudahan. Sebenarnya ada lagi, banyak lagi yang dikongsikan melalui kalender ini, banyak pengetahuan, ilmu yang boleh kita perolehi. Dan saya rasanya memang banyak penambahan-penambahan yang diberikan ya, Ustazah ya, melalui kalender kita pada kali ini. Ya. Dan antara harapan daripada pihak Pusat Dakwah Islamiah dengan pengedaran takwim ini nanti. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi harapan kami semoga pengedaran kalender takwim ini akan memberikan manfaat kepada ketani semua, khasnya kepada umat Islam di negara Ketannya ini. Dan dipohonkan juga kepada orang ramai untuk sama-sama memberikan kerjasama kepada penghulu mukim dan ketua-ketua kampung dalam memastikan kelancaran pengedaran takwim nanti. Dan di kesempatan ini juga saya mewakili Jabatan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam mengungkayahkan pelaksanaan takwim ini, khasnya kepada penghulu-penghulu mukim dan juga ketua-ketua kampung. Dan semoga usaha yang baik ini akan mendapat ganjaran pahala dan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi semakin dekat rasanya ya. Kita ni hendak melangkah ke tahun baharu 2025 Masihi. Jadi mudah-mudahan sebelum tahun baru tersebut Auda akan mendapatkan takwim takwim Masihi inilah ya. Dan insya-Allah menerusi takwim ini nanti akan memudahkan kita ni untuk merancang apapun juga perancangan 1 tahun ke depan ini insya-Allah ya. Menerusi perbincangan dan juga perbualan kita pagi ini Puan ya, mungkin ada yang boleh disimpulkan untuk dapatan kita ni bersama. Silakan Puan. Terima kasih. Jadi alhamdulillah dalam kehidupan ketani seharian penggunaan takwim bukan saja untuk ketani melihat tarikh tapi menjadi panduan untuk membantu ketani menguruskan masa ketani dengan lebih bijak. Betul. Jadi dengan perancangan masa yang baik, ketani dapat memastikan setiap masa, setiap detik, setiap saat ketani itu berlalu dengan memberi manfaat. Bukan saja kepada diri ketani sendiri tapi juga arah keluarga ketani, masyarakat ketani, agama ketani dan sebagainya. Jadi takwim ini ia boleh mengingatkan ketani kepada menunaikan sembahyang pada waktu yang awal, waktu yang tepat dan juga membantu ketani merancang aktiviti harian ketani, menghindari pembaziran masa. Dan bukan saja artinya membantu ketani dalam urusan dunia ketani, tapi juga dalam urusan akhirat ketani juga sebenarnya. Jadi dengan demikian, ketani menjadi orang yang lebih berdisiplin, lebih teratur, lebih terancang, lebih bertanggungjawab dalam memanfaatkan masa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takwim ini bukan sekadar alat untuk mengurus masa tapi satu bentuk ibadah yang membantu ketani untuk mencapai keseimbangan antara dunia dan juga akhirat yang merupakan matlamat sebenar seorang Islam. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana maksudnya tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya, bagaimana ia habiskan, tentang ilmunya, apa yang dia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan, dan tentang tubuhnya, bagaimana ia gunakan. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat narasumber kita pagi ini, iaitu Yang Mulia Puan Siti Syuhaidah binti Haji Muhammad Yusof, Pegawai Perkembangan Agama. Mudah-mudahan ada kesempatan kita ini akan bersama lagi di lain waktu dengan perkongsian yang lain lagi ya Ustazah.